Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik and DIY Malaysia. Okay, dah lama saya tak update tentang ternakan lobster ni. Dan hari ni saya nak share dengan tuan-tuan semua macam mana keadaan sistem ternakan lobster. Sebenarnya sistem ni agak terbiar, tapi dalam masih ada lobster. Berapa ekor saya pun tak ingat. Dan selama ni apa yang saya buat untuk sistem ternakan ni, saya cuma bagi makan hari-hari. Kemudian dalam sistem ni tak ada filter, tak ada aquaponik. Yang ada cuma acetone untuk oksigen. Tapi makanan memang hari saya bagi makan lah. Jadi hari ni kita akan tengok berapa banyak lobster yang tinggal dalam ni. Mungkin ada yang bertelur, mungkin dia dah ada anak dalam ni. Sama-sama kita tengok. Kalau tengok dekat atas tangki ni memang ada satu sistem aquaponik. Sistem aquaponik menggunakan gutter, tapi sistem ni dah tak berfungsi sebab pump ni dah rosak dan ni memang dah terbiar. Yang tumbuh kat sini pun pokok paku pakis saya. Saya pun tak sedar bila masa dia tumbuh. Ni pun dah besar dah. Dan banyak lagi tanam pokok-pokok yang lain dah tumbuh. Dan dekat atas ni pula ni tangki ni kosong, tak ada apa-apa. Pokok bayam pun ada sepokok, bayam merah. Tak tahu macam mana boleh tumbuh kat sini. Saya rasa elok juga kalau kita test dulu kandungan amonia dalam tangki lobster tu, sebab at least kita tahu apa akan terjadi kepada air dalam tangki ternakan kita. Adakah amonia akan naik kalau sistem yang ternakan kita ni tak ada filter dan juga tak ada sistem aquaponik dalam ni. Jadi kita test dulu, saya akan ambil sampel, kita test dulu kandungan amonia dalam tangki lobster ni. Untuk sampel kita cuma perlukan 5 ml saja untuk kita test kandungan amonia. Parameter yang lain saya tak nak test dulu lah, cuma test amonia saja. Okey, kita tunggu selama 5 minit barulah kita akan dapat bacaan yang tepat. Kita dah ada keputusan ujian amonia tadi. Kita akan bandingkan result yang kita dapat dengan color chart ni. Kalau tengok sekarang ni amonia kita pada tahap 0 ppm. Okey, macam mana kita boleh dapat 0 ppm dengan sistem ternakan ataupun tangki ternakan yang tak ada filter, tak ada sistem aquaponik. Yang tu saya akan ceritakan kejap lagi. Tapi sekarang ni amonia dalam tu memang 0 ppm. Dan yang pastinya walaupun tangki tu tak ada filter, tak ada sistem aquaponik, tapi lobster yang dalam tu dapat hidup dengan baik dan selesa dan tak ada masalah amonia. Tapi rasanya elok juga kalau kita sediakan satu tangki kosong. Kalau kita jumpa yang dah bertelur dalam ni, sebab saya rasa mungkin ada yang dah bertelur dalam ni, sebab itu ada sekali saya ternampak lah, tapi sekilas pandang saja. Jadi kalau ada yang bertelur, kita boleh pindahkan dalam tangki yang lain, kita boleh asingkan. Jadi saya akan sediakan satu tangki dulu, tangki yang kosong, untuk kita pindahkan kalau ada ibu yang bertelur ataupun ada anak dalam ni. Untuk tangki standby ni saya akan gunakan storage box ni saja. Okay, kita masukkan air dulu. Sebenarnya air ni air pipe yang saya dah tapis dengan menggunakan lapis klorin daripada Panasonic tu. Kita tapis untuk buangkan klorin saja. Okey, ni sebenarnya tak perlu terlampau dalam. Cukup dekat 2 ataupun 3 inci je. Kemudian kita kena ada oksigen dalam ni. Tapi untuk oksigen ni, hose ni kena jaga-jaga. Kalau terjuntai macam ni, nanti dia akan panjat keluar. Yang ni sementara saya biar dulu macam ni, nanti saya akan betulkan lah supaya tegak macam ni. Kalau kita biarkan kat tepi macam ni, nanti dia akan panjat, dia akan keluar kat sini. So kita kena pastikan hose ni duduk tegak macam ni. Kalau dia panjat, kemudian dia dah give up pun, dia akan jatuh balik lah tangki ni. Dekat dalam tangki ni pun kita kena sediakan perumah. Sebab sifat semula jadi lobster ni dia memang suka bersembunyi. Jadi kita kena sediakan perumah. Ni contoh perumah yang saya buat dengan menggunakan pipe UPVC size 2 inci. Panjang 6 inci. Inilah akan jadi tempat untuk lobster ni bersembunyi. Okey, dekat atas tangki ni memang saya buat jaring hitam ni. Okey, buat frame menggunakan pipe PVC. Kemudian saya letakkan jaring hitam. Ini bertujuan untuk melindungi daripada pancaran matahari, untuk mengurangkan suhu air dalam tangki ternakan ni. Ini memang simple je. Kita buat frame menggunakan pipe PVC. Kemudian kita balut dengan jaring hitam macam ni. Ini jaring hitam 90%. Kejap lagi lobster tu kita akan pindah, kita akan letak kat kawasan ni dulu. Jadi saya akan gunakan tangki ni, tangki biru ni untuk kita letak sebagai tangki sementara. Sementara kita nak cek apa yang ada dalam tangki lobster tu. Ni kena masukkan air sikit, saya akan ambil air dari tangki tu juga. Okey, air pun tak perlu terlampau banyak, cukuplah. Okey, keluarkan dulu tangki kosong ni. Okey, sistem aquaponik kita keluarkan dulu, nantilah kita set up balik. Okey, letak atas sini je dah. Okey. Okey, semua dah ready. Jadi sekarang bolehlah kita cek, kita tengok apa yang dalam tangki ni. Berapa banyak yang tinggal. Dah besar ke belum? Saya pun tak tahu. Okey, kita tengok dulu. Dah ada telur. Alamak. Alamak. Ingat kena ambil seekor-seekor lah. Yang ni anak yang kecil-kecil je. Semuanya biru. Ni ada 2 ekor. Ada telur dah terjatuh tadi. Silap lah. Okey, kita kena pelan-pelan lah. Sebab memang ada yang bertelur. Okey. Jantan. Ada juga anak kecil.
Ni saya rasa memang dia bertelur dalam ni dan membesar pun dalam ni. Sayangnya yang tadi tu sebab telur dah terjatuh, air pun berkeladak, susah nak tengok. Oh, banyak anak kecil dalam ni. Tapi saya rasa memang banyak yang dah bertelur dalam ni dan anak-anak pun membesar dalam ni. Jadi tapi tak banyak yang survive sebab biasanya akan dimakan lah. Oh, saya rasa yang bertelur ada kat sini. Sekejap, kita nampak dia lipatkan ekor tu. Oh, kejap, jangan turun dulu. Okey, dapat satu yang dah bertelur. Kita pindahkan. Okey, sebelum kita teruskan dengan video ni, ada satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dekat channel Aquaponik dan DIY Malaysia sekarang ni, saya dah enable function untuk membership. Jadi tuan-tuan boleh join membership ni untuk dapatkan maklumat awal tentang projek-projek dan eksperimen yang saya tengah buat untuk video-video dan tutorial dalam channel ni nanti. Dan yang join ni akan dapat maklumat lebih awal tentang video apa yang saya akan buat dan apa barang yang saya akan review. Sebagai member juga, tuan-tuan boleh request tentang apa yang nak saya masukkan sebagai konten dalam video tersebut jika bersesuaian. Dan selain itu juga, sebagai member, tuan-tuan boleh mengundi tajuk apa yang kita akan bincangkan dalam sesi live streaming. Sesi live streaming kita akan ada soal jawab tentang tajuk-tajuk yang telah diundi dan dipilih oleh member. Sesi live ni kita akan adakan pada hari Jumaat jam 9 malam. Buat masa ni saya akan buat live streaming 2 hingga 3 kali sebulan. Untuk membership ni akan ada sedikit bayaran dan hasil bayaran inilah yang akan saya gunakan untuk tambah baik channel ni dari segi peralatan video dan juga bahan-bahan yang diperlukan dalam video dan tutorial. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan amat saya hargai bagi memastikan channel Aquaponik Malaysia terus kekal di YouTube dan semakin maju hendaknya, insya-Allah. Tapi bagi yang tak join membership, jangan risau sebab ni tiada sebarang paksaan. Yang bukan member pun tetap akan boleh menonton video dan boleh join live streaming seperti biasa. Jangan risau. Dan bagi yang dah join membership dan yang akan join, saya ucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan untuk memajukan channel ni. InsyaAllah komen tuan-tuan dan puan-puan sebagai member akan diberi perhatian awal kerana saya amat menghargai sokongan tuan-tuan dan puan-puan yang prihatin terhadap channel ni. Okey, kita sambung balik dengan video tadi. Okey, dah jumpa seekor ibu yang bertelur, tapi saya harap dia tak stres sangatlah sebab bila dia stres, dia akan buang semua telur tu akan jatuh. Kita tengok lagi. Okey, ni ada saiz 3 inci. Semuanya biru saya nampak dalam ni. Oh, ada lagi seekor. Okey, anak pun dah besar. Dah nampak mata dah. Okey, boleh nampak tu, tunggu masa untuk turun. Okey, ni paling kecil yang saya jumpa tadi. Alah, sayangnya. Ibu yang second tadi tu yang kita pindahkan tu, rupanya anak memang dah mula turun dah. Okey. Mungkin 1-2 hari ni akan turun habis lah. Wow, banyaknya hasil walaupun terbiar. Okey, ni masih kecil lagi. Besar beras je. Jadi saya kena prepare lagi satu tangki untuk anak yang bakal turun nanti. Kita tengok lagi. Banyak rupanya. Ikan gapi. Ikan gapi ni pun ada, saya pernah nampak sekali dia makan anak yang baru turun. Jadi ikan gapi ni pun kena hati-hati juga. Dalam tangki anak yang baru turun tu jangan ada ikan gapi. Okey, yang ni jantan besar. Biru ni warna dia. Okey, anak lagi saiz 2 inci. Okey, memang banyak anak dalam ni. Jadi dalam tangki ni saya rasa memang dah 2-3 ibu yang dah bertelur, betul anak pun membesar dalam ni, tapi tak banyaklah yang survive. Okey, dah tak ada. Air pun banyak, susah nak cari. Jadi yang ni saya akan keluarkan dulu air. Kemudian kita tengoklah kalau ada lagi yang bersembunyi kat mana-mana. Dan untuk tangki ni saya nak keluarkan semua. Saya nak cuci dulu tangki, masukkan air barulah. Sebenarnya kalau nak pakai balik boleh, tapi kena tapislah air ni. Tapi tak kisahlah sebab air pun tak banyak sangat, tak dalam sangat. Kita cuma masukkan setakat 4 inci saja. So saya akan buangkan air. Sebelum tu kita tengok berapa banyak ada. Oh, menyerok je. Okey, ni saja yang tinggal. Yang besar ada 1, 2, 3, 4. 4 ekor yang besar. Ni semuanya jantan. Yang ibu tadi 2 ekor, yang bertelur seekor, yang anak dah nak turun pun seekor. Yang saiz 3 inci pun banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5. 2 inci ada, 1 inci dah. Semua saiz ada. Okey, yang baru turun anak pun ada juga. Memang kena set up tangki lah. Tangki khas untuk anak benih yang baru turun ni. Dan yang ibu tadi pun yang ada anak tu memang kita kena turunkan juga sekali. Yang telur tu lambat sikit lah. Sebab kalau kita tak asingkan dia akan makan. Kita keluarkan air dulu. Sini saya letak ni jaring ni. Takut-takut ada anak ikan yang terkeluar.
Okey, untuk tangki ni tadi macam mana kita boleh dapat amonia kosong? Yang pertama adalah jumlah ternakan, sebab jumlah lobster dalam ni tak banyak. Ada pun tak sampai 20 ekor, tu pun ada yang besar, ada yang kecil. Okey. Satu, sebab jumlah ternakan tak banyak. Yang kedua dari segi pemakanan. Makanan saya bagi tak terlebih, dan kalau ada lebihan makanan yang tak dimakan memang saya akan buang. Tu yang kedua. Dan pastikan kalau ada lebihan makanan yang tak habis, kita kena buang. Dan yang ketiga adalah jumlah air dalam tangki ternakan ni. Sebab tangki ni dia tak ada bumbung, memang kena air hujan. Dan bila kena hujan, air hujan akan masuk dalam ni, dia akan penuh. Jadi sebab tu jumlah air juga mainkan peranan. Sebab bila hujan masuk dalam ni, air ni akan terkeluar, akan overflow. Jadi air ni akan diganti dengan air hujan. Sebab itulah kita tak ada masalah amonia. Amonia dalam ni kosong. Okey. Yang penting tuan-tuan kena jaga pemakanan. Makanan jangan terlebih. Kalau ada makanan yang tak habis tu, kena buang, kena keluarkan. Dan kena ambil kira juga jumlah ternakan yang ada dalam tangki ni. Untuk tangki ni memang tak dinafikan, memang tak akan ada masalah amonia. Sebab tangki besar, air banyak, jumlah lobster pun tak banyak dalam ni. Okey, bila dah tengok keadaan macam ni, rasa semangat balik nak menternak lobster ni. Sebab hari tu masalah fogging, 3 kali kena fogging, banyak juga yang mati. So semangat tu luntur lah sekejap. Tapi saya rasa insyaAllah untuk masalah fogging tu dah ada penyelesaian. Kita dah buat sistem automation dan ada lagi barang baru yang akan sampai, barang yang lebih mudah untuk tuan-tuan set up untuk kita detect fogging. Jadi nanti barang tu bila dah sampai saya akan share juga, sebab benda tu lebih mudah lah, tak perlu nak programming apa semua. Yang saya buat sensor tu kena programming, tapi coding semua saya dah sediakan dekat website. Tuan-tuan boleh tengok video tu. Saya dah letakkan link sekali ke website, dekat mana saya letak semua coding, tuan-tuan boleh follow macam mana cara nak buat sistem sensor untuk detect fogging. Bila ada fogging, dia akan matikan water pump dan juga pump oksigen. Okay, yang kita asingkan tadi ada 2 ekor ibu. Yang seekor anak dah mula turun, tapi tak banyak lah sebab ibu pun kecil. Yang lagi seekor ni baru bertelur, tapi yang ni saiz dia besar, dalam 5 inci ataupun 6 inci. Sepatutnya kalau besar ni telur dia memang banyak lah, tapi tadi mungkin banyak juga yang terjatuh masa nak angkat tadi. Sayang lah, tapi tak apa. Kita bangkit semula, kita bermula untuk ternak balik lobster ni. Sebab bila dah tengok ada yang bertelur, ada yang dah mula turun anak, so kita rasa bersemangat sikit lah. Dan sebenarnya kalau nak bela ni tak payah nak ambil banyak-banyak pun, boleh mulakan sikit dulu, 20 ataupun 30 ekor pun dah cukup. Ini saya ada pun tak banyak, tak sampai 20 ekor pun. Ini ada yang bertelur, ada yang dah mula turun anak. Okey, tangki dah siap cuci. Saya akan letakkan balik tangki ni. Kita masukkan air. Kemudian kita pindahkan balik lobster tadi. Okey, air pun dah cukup. Saya akan tutup air ni. Kita masukkan balik ke rumah sebab hari dah nak hujan. Kita nak kena cepat sikit. Okey, untuk rumah ni kalau lebih tak apa, tak ada masalah, lebih baik. Okey, saya akan letakkan balik stand ni sebab dah nak hujan, takut tak sempat nak siap nanti. Dan kita akan pindahkan balik aquaponik tu, kita akan letak atas ni. Kemudian baru kita akan set up balik sistem ternakan yang baru. Untuk yang ni pun kita letak je dulu, nanti kita set up balik, kita cari pump yang baru. Dan untuk lobster pun saya tak sempat nak buat pengasingan lagi, saya masukkan balik dulu. Malam nanti kalau hujan dah berhenti, mungkin saya akan set up balik, saya akan asingkan yang kecil ni dalam bekas yang lain dan yang besar dalam bekas yang lain. Sementara ni sebab hari dah nak hujan, kita masukkan dulu lah. Pasangkan balik jaring hitam ni. Cuba tak kena matahari. Okey, sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.